salam sejahtera, nama saya Clara Evi dan pada hari ini saya akan bercerita tentang 6 pantang larang harian masyarakat Melayu dan adakah mereka masih relevan ataupun tidak. Dalam era kemodenan ini, pantang larang masyarakat Melayu merupakan sesuatu yang dianggap lapuk dan sudah tidak boleh dipakai lagi. Apabila kita meningkat dewasa, pernahkah kita terfikir tentang pantang larang yang wujud dan apakah maksud yang terselindung di sebalik pantang larang yang dikongsikan? Dalam video hari ini, mari kita lihat apa makna yang terselindung di sebalik pantang larang masyarakat Melayu di dapur yang dikongsikan oleh orang-orang tua dahulu. Ke-1, anak dara tidak boleh menyanyi di dapur, nanti dapat suami tua. Ini merupakan antara pantang larang yang paling popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Bagi masyarakat Melayu, anak dara perlu dilindungi dan diberi didikan supaya mempunyai budi bahasa yang tinggi, penuh kesopanan dalam adab. Berkata pepatah Melayu, lebih senang jaga lembu sekandang dari menjaga anak dara seorang. Sebenarnya, pantang larang ini ditujukan kepada anak dara agar tidak terleka sewaktu di dapur. Masakan atau nasi yang dimasak mungkin hangus kerana terlalu leka dan asyik menyanyi. Dari segi kebersihan pula, masakan yang disediakan sambil menyanyi mungkin terdedah kepada titisan air liur yang mengandungi sesetengah organisma yang boleh menyebarkan penyakit. Orang tua zaman dahulu memberi peringatan dengan cara yang cukup halus dan mudah difahami oleh masyarakat Melayu. Kedua, anak gadis makan sambil berbaring nanti dapat suami pemalas. Bagi tujuan memberi teguran dengan halus, anak gadis yang berbaring sambil makan dikatakan akan mendapat suami yang pemalas. Jika dinilai secara logik dan adab, makan sambil berbaring merupakan suatu perlakuan yang kurang sopan di meja makan. Jika dinilai secara logik dan adab, makan sambil berbaring merupakan sesuatu perlakuan yang kurang sopan di meja makan. Jika dilihat dari aspek kesihatan, perbuatan ini menyukarkan penghadaman makanan dalam sistem pencernaan. Apa yang menarik lagi, mengikut satu kajian yang telah dijalankan, berbaring selepas makan merupakan salah satu faktor risiko yang boleh membawa penyakit berkaitan dengan sistem pencernaan, seperti reflux esophagus. Ketiga, tidak boleh makan dalam gelap, nanti makan bersama-sama hantu. What? Secara logiknya, makan dalam keadaan gelap boleh mengundang masalah tercekik makanan kerana tidak dapat melihat dengan betul makanan yang dihidang. Dengan cara menakutkan kanak-kanak dengan unsur mistik, masyarakat Melayu ingin membentuk kanak-kanak dengan adab dan kesantunan bagi membentuk pribadi yang kaya dengan adat kemelayuan. Keempat, sisa makanan bayi tidak boleh dimakan ibu bapa. Pantang larang mengenai adab makan ini menekankan tentang sisa makanan bayi. Jika sisa ini tidak habis, ia tidak boleh dimakan oleh ibu bapa kerana dipercayai bayi akan melawan kata orang tua apabila besar kelak. Bagi ibu bapa mungkin kerana sayang untuk membazir makanan, mereka memilih untuk menghabiskan sisa makanan anak mereka. Bagi orang tua zaman dahulu, pantang larang ini sebenarnya menekankan pendidikan kepada anak agar menghormati dan menyanjungi ibu bapa walaupun masih kecil lagi. Kelima, jangan makan dengan pinggan sumbing, nanti anak akan menjadi sumbing. Mulut yang sumbing tidak terbentuk dengan sempurna sewaktu bayi masih di dalam rahim. Secara saintifiknya, tiada faktor risiko yang mengaitkan antara makan dengan pinggan sumbing dengan keadaan mulut bayi yang sumbing. Secara logik akal fikiran, makan dengan pinggan yang sumbing boleh menyebabkan kecederaan yang tidak diingini kepada mulut. Padahal, masih ada pinggan yang lebih elok untuk digunakan di dapur. Keenam, siapa yang tidak basuh pinggan selepas makan akan lambat menerima menantu. Keunikan budaya masyarakat Melayu juga ditampilkan dengan adab selepas makan. Pinggan yang ditinggalkan tidak berbasuh kelihatan tidak kemas dan boleh menyebabkan dapur kelihatan kotor. Jika dilihat dari sudut pandangan masyarakat pula, keluarga yang mempunyai dapur dengan pinggan yang tidak berbasuh mempunyai ahli keluarga yang pengotor dan pemalas. Pantang larang ini juga secara tidak langsung mengajar sesebuah institusi keluarga tentang adab kebersihan dan kekemasan dalam pengurusan kehidupan mereka. Sebenarnya masih relevan jika kita mengamalkan pantang larang yang dipesan oleh masyarakat Melayu terdahulu, asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama dan tidak memudaratkan kesihatan kerana di sebalik setiap pantang larang yang dikongsikan pasti ada maksud dan mesej tersirat yang ingin disampaikan. Secara tidak langsung, budaya dan tradisi masyarakat Melayu dahulu dapat dikekalkan oleh generasi baru dengan cara yang cukup halus.
sampai situ sajalah video pada hari ini. Terima kasih kerana menonton.